Kerajaan negeri akan meneruskan rancangan untuk membina pelabuhan baharu di Kudat bagi merancangkan ekonomi setempat dan melonjakkan hasil pendapatan negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata perancangan itu tetap diteruskan setelah sekian lama tertangguh. Katanya keputusan untuk meneruskan cadangan membina pelabuhan baharu di daerah itu mengambil kira potensi dan kedudukannya yang strategik. Bung Mokhtar dan juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata beliau optimis perancangan itu dapat merangsang pembangunan setempat termasuk Matunggung, Kota Marudu dan Pitas yang masih kekurangan kemudahan infrastruktur. Katanya jika perancangan itu dapat direalisasikan, beliau yakin kawasan di utara Sabah akan lebih pesat membangun. Sehubungan itu katanya pembinaan pelabuhan baharu di Kudat adalah satu perancangan pembangunan inklusif yang mana kerajaan juga akan membina bandar baharu selain mewujudkan zon perdagangan khas. Katanya ia akan dapat membantu bukan hanya ekonomi Sabah tetapi juga membangunkan kawasan persekitaran Kudat. Sementara itu, Bung Mokhtar berharap kaki tangan LPPS yang menerima anugerah perkhidmatan cemerlang mengekalkan perkhidmatan cemerlang mereka selain dijadikan ikutan kaki tangan lain untuk mencapai tahap kecemerlangan yang sama. Sementara itu, Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal mahu parti itu diperkukuhkan terlebih dahulu sebelum bekerja sama dengan parti lain. Jelasnya sebelum ini beliau sudah bekerja sama dengan pelbagai parti sejak berada di dalam UMNO sehingga Warisan. Beliau berkata demikian ketika ditanya berhubung hasrat Anwar sebagai Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR untuk bekerja sama dengan parti pembangkang lain bagi menghadapi PRN Johor. Muhammad Syafiee berkata pihaknya juga akan meneliti dan berbincang dengan Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman untuk melihat keadaan dan hala tuju mengenainya. Manakala usaha mengurangkan insiden kebakaran tidak terletak di atas bahu kerajaan semata-mata, ianya wajar dipikul bersama termasuk pihak swasta, badan bukan kerajaan, NGO dan masyarakat itu sendiri. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Farhan Sufian berkata pihaknya sentiasa melakukan pelbagai program dan usaha konsisten ke arah memberi pendidikan kepada masyarakat mengenai bahaya musibah kebakaran. Katanya peranan masyarakat sangat penting dan mereka perlu lebih berhati-hati serta mengutamakan keselamatan setiap kali mengendalikan aktiviti berkaitan penggunaan membabitkan bahan api terutamanya ketika berada di rumah dan bangunan. Farhan berkata saban tahun berita utama di akhbar, televisyen dan radio tidak lekang dari memapar berita mengenai insiden kebakaran. Katanya apa yang lebih menyedihkan apabila ada mangsa yang terkorban melibatkan keluarga, saudara mara, rakan-rakan atau jiran tetangga kita. Farhan berkata hakikatnya tiada siapapun yang ingin terbabit dalam musibah yang membawa kesedihan dan kesusahan. Maka katanya JBPM optimis dalam mendidik masyarakat mengenai kesedaran dan pengetahuan pencegahan kebakaran melalui pendedahan masyarakat kepada kesan dan akibat tragedi kebakaran. Jelas beliau lagi pihak pengurusan kompleks sepatutnya memastikan semua laluan keselamatan kebakaran tidak dihalang oleh sebarang objek. Katanya notis atau denda boleh dikeluarkan jika terdapat sebarang halangan yang dibuat oleh peniaga terhadap mana-mana laluan tangga keselamatan dan pintu ritangan api yang boleh menjejaskan kemudahan untuk melepaskan diri sekiranya berlaku kebakaran. Berita seterusnya, seorang penunggang motosikal maut manakala pemboncengnya cedera ringan selepas motosikal dinaiki bertembung dengan sebuah kereta di kilometer 4 Jalan Telupit Ranau Kelmarin. Dalam kejadian jam 11.30 pagi itu, Syafiq Muhammad Jaib, 27 tahun, disahkan maut ketika mendapatkan rawatan kecemasan di Hospital Telupit. Ketua Polis Daerah Beluran Superintenden Kasim Muda berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa bergerak dari arah Ranau menuju ke Kinabatangan. Bagaimanapun katanya sebaik tiba di lokasi kejadian, kereta Pro 2 Beza berkenaan dipercayai tiba-tiba memasuki laluan bertentangan. Kereta berkenaan terus merempuh motosikal sehingga menyebabkan kedua-dua mangsa terhumban longkang di tepi jalan berkenaan. Akibat kejadian itu, penunggang motosikal terbabit mengalami kecederaan parah dan terus dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Kasim berkata ketika kejadian cuaca
Malaysia berada dalam keadaan baik dan kemalangan juga berlaku di jalan yang lurus. Katanya pemandu kereta Perodua Beza sudah ditahan di Balai Polis Telupit untuk membantu siasatan, manakala penunggang motosikal meninggal dunia akibat kecederaan parah di seluruh badan, manakala pemboncengnya dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Seterusnya, lebih banyak kluster COVID-19 yang membabitkan jangkitan dalam institusi pendidikan, khususnya sekolah di Sabah, dijangka muncul dalam beberapa hari ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, ia berdasarkan laporan awal Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS yang sedang melakukan saringan kontak rapat di 6 sekolah atau institusi pendidikan di negeri ini. Katanya saringan itu dilaksanakan dalam kalangan penghuni asrama sekolah terbabit dan didapati ada kemungkinan beberapa lagi kluster bakal muncul. Katanya kluster itu juga menjadi antara penyumbang utama kes di Sabah hari ini dengan sebanyak 38 kes baharu, sekaligus meletakkan Kota Marudu sebagai daerah tertinggi kes hari ini dengan 64 kes daripada 335 kes keseluruhan di Sabah. Selain kluster berkenaan, katanya 2 lagi kluster baharu berkaitan tempat kerja turut dilaporkan di Sabah hari ini, dengan satu daripadanya iaitu kluster Mountaineer Beaufort dikategorikan sebagai berisiko tinggi. Masih diberkata kluster berkenaan yang membabitkan kes indeks seorang petugas kesihatan wanita berumur 37 tahun sudah merebak kepada 3 generasi di 2 daerah iaitu Beaufort dan Kuala Penyu. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.